Bekas kekasih muncul kembali lepas aku dah janda anak 2. Assalamualaikum sahabat semua. Hari ini saya beranikan diri nak ceritakan kisah saya. Dah lama saya pendam dalam hati. Semoga dengan luahan ni hati saya akan rasa tenang sedikit. Dan mungkin boleh jadi pengajaran kepada sesiapa yang mendengar. Ada kawan berkata, kahwin kali kedua belum tentu bawa kebahagiaan. Tetapi saya tolak teori tu. Macam tak logik je dengarnya. Takkan saya tak bahagia sampai mati? Takkan Allah kejam pada saya? Mengapa saya tak mau cuba? Mana tahu akhirnya saya akan menemui kebahagiaan seperti orang lain. Itu keputusan saya. Maka saya terima lamaran Zuki dengan harapan tinggi melangit saya akan bahagia setelah gagal perkahwinan kali pertama. Lagipun Zuki cinta pandang pertama saya ketika saya mula meninggalkan kampung dan mula bekerja di bandar. Zuki lah orang pertama yang saya jumpa dan banyak bantu saya. Kami bercinta pada awalnya, tetapi terpisah bila saya dapat tawaran kerja tetap di KL. Kerana di Kuala Terengganu, saya cuma bekerja sementara. Walaupun awalnya saya tolak, tetapi dengan nasihat abang serta mak dan ayah, saya terpaksa terima. Kata mereka, demi masa depan saya. Walaupun terpisah, tetapi Zuki kata tidak bermakna kasih kami terputus di tengah jalan. Dia juga galakkan saya ke Kuala Lumpur. Mana tahu satu hari nanti dia juga akan ikut saya. Jadi dengan berlapang dada, saya tinggalkan Zuki dengan harapan hubungan kami tidak akan terputus. Malah kami berjanji akan berkahwin selepas tahun saya bekerja tetap. Malangnya bila jauh di mata, jauh di hati, Zuki semakin hari semakin renggang. Akhirnya saya dapat tahu dia berkahwin dengan gadis pilihan orang tuanya. Bila balik KT, saya cuba cari dia, tapi gagal. Dia sudah bertukar tempat kerja. Dengan hati terluka dan hancur, saya memulakan kehidupan di KL sendirian. Tetapi kesibukan kerja, kesesakan jalan raya dan keletihan bila sampai ke rumah membuat saya semakin terlupa dengan Zuki. 2 tahun kemudian apabila bertemu dengan K, keadaan mengubah segalanya. K pandai memujuk hati saya dan kami dengan cepat jadi kawan rapat dan akhirnya diikuti dengan perkahwinan setahun kemudian. Kebahagiaan yang saya harapkan akhirnya terjalin dengan K. Alhamdulillah kami dikurniakan sepasang anak yang comel. Saya rasa cukup bahagia. Tetapi sekali lagi saya diuji. Ketika kebahagiaan berada di puncaknya, saya dapat tahu K bercinta dengan gadis lain. 10 tahun zaman kebahagiaan saya hancur begitu saja. Dan dengan sekelip mata saya diceraikan. Hancurnya hati saya hanya Allah yang tahu. Kali ini lebih parah. Saya ditinggalkan dengan hutang kereta, hutang rumah yang masih belum selesai. Memang masing-masing ada kereta, tapi kereta saya masih belum selesai. Rumah yang baru dibeli 5 tahun juga K serahkan kepada saya. Katanya dia tak nak duduk apartmen. Ketika tu hanya Allah yang tahu betapa seksanya hidup saya jadi ibu tunggal dengan hutang keliling pinggang dan 2 orang anak yang semakin membesar. Kalau hilang rasional, mahu rasanya saya terjun lombong biar hilang semua penderitaan ni. Tapi bila terpandang wajah anak-anak, saya jadi kaku. Nasib adik-beradik beri nasihat dan kuatkan semangat saya.
Hidup saya tenang bila adik-adik yang bekerja di KL duduk bersama saya dan bantu bayar ansuran rumah. Lega, ini gunanya adik-beradik. 3 tahun kemudian mereka tinggalkan saya apabila masing-masing dah berkahwin. Tapi ketika itu hati saya dah pulih. Nak dijadikan cerita, ketika usia di akhir 3 siri ini, saya berjumpa kembali dengan Zuki, kekasih lama yang ketika itu sudah ada 3 orang anak. Dia juga bekerja di pinggir KL. Dalam diam, sudah 4 tahun dia berpindah kerana mengikut isterinya yang bertukar kerja di KL. Pertemuan kami yang tidak sengaja di kompleks membeli belah membuat cinta kami mekar semula. Walaupun pada awalnya ada rasa benci pada Zuki, tetapi kerana mulut manisnya, dia berjaya memujuk hati ni. Kami kembali bercinta. Dalam masa tak sampai setahun, kami buat keputusan untuk berkahwin. Kawan saya ada nasihat. Dia kata, jangan. Adik-beradik juga suruh fikir 10 kali sebab Zuki dah ada isteri dan 3 orang anak. Kata mereka, adakah saya sanggup bermadu? Bermadu tak apa lagi. Sanggup berperang ke? Sanggup kena maki hamun ke? Kalau tak tahan telinga, lebih baik jangan. Tapi entah macam mana, bila mengenangkan hajat kami tak sampai, cinta kami pernah putus di tengah jalan, saya sanggup terima lamaran Zuki. Adik-beradik dah tak mahu campur. Jika terjadi masalah, diorang kata, tanggunglah sendiri. Masalah nak nikah kat mana? Kata Zuki, itu semua soal mudah. Isterinya konon dah tahu dan reda bermadu. Akhirnya kami nikah di sempadan sebab tak mahu lukakan hati isterinya. Selepas 3 bulan bernikah, saya lihat hubungan saya dengan Zuki memang baik. Walaupun dalam seminggu dia cuma pulang ke rumah 2 kali je. Itu pun pada siang hari. Katanya anak-anaknya nak periksa, jadi dia tak mahu runsingkan fikiran mereka, takut pelajarannya terganggu. Saya percaya. Tak sampai setahun saya mengandung. Alhamdulillah. Walaupun ketika itu usia dah masuk 4 siri. Masa mengandung memang banyak dugaan. Tiba-tiba, K bekas suami suruh saya jualkan rumah. Katanya dia berhak tuntut rumah yang saya duduk tu. Dulu kata tak nak, sekarang nak pula. Kalau jual, saya dan anak-anaknya nak duduk mana? Kalau tak mau jual, katanya tak seharga. Dia perlukan duit hasil jual rumah tersebut. Desakan demi desakan suruh saya jual apartmen tersebut. Zuki serahkan saya buat pilihan. Dia tak nak campur. Saya minta tangguh sebab perlu berbincang dengan orang lebih tahu tentang jualan rumah dan harta sepencarian. Yelah, dulu tak nak, sekarang nak pula. Selama 4 tahun saya sambung bayar ansuran sendirian. Takkanlah dia sedap-sedap nak duit jual rumah ni. Kerana fikiran terganggu, anak dalam kandungan lahir lebih awal dan ada masalah kesihatan. Terpaksa pula ulang-alik ke hospital. Walaupun dalam pantang selama 2 minggu. Masa tu saya betul-betul terasa peritnya hidup sebab saya terpaksa pandu kereta sendiri kerana Zuki tak boleh hantar. Dia kata dia ada kerja. Fikiran saya memang terganggu. Ini terpaksa memandu ke hospital. Kalau suami orang lain sibuk cari ikan haruan untuk isteri dalam pantang. Zuki kalaupun datang cuma berlenggang saja dan suka mendiamkan diri. Sepatah ditanya, sepatah dijawab. Kadang-kadang terus membisu. Memang boleh meroyan saya waktu tu. Selepas kelahiran anak sulung kami, Zuki semakin jarang pulang ke rumah. Kalau dulu 2 hari dalam seminggu pada siang hari, kini seminggu sekali dan dalam masa 2 jam je. Kalau terlambat sikit, pasti telefon akan berbunyi dan Zuki bergegas nak balik. Kalau dulu alasan anak-anak nak periksa, sekarang tak ada alasan lagi. Hingga kan kehadirannya ke rumah saya terasa macam terpaksa. Sedangkan jiwa raganya memang tak nak datang.
Saya perhatikan Zuki langsung tak ada perasaan kasih, apalagi sayang kepada anak saya ni. Nak pegang pun jarang, alasannya tak berani, takut budak jatuh. Sebenarnya dia tak berapa happy bila saya mengandung. Kalau boleh dia tak mahu ada anak langsung. Katanya faktor umur saya, konon takut saya ada masalah kesihatan nanti. Itu hanya alasannya saja. Saya tak faham, apakah jenis ayah yang langsung tak ada perasaan kasih pada anaknya sendiri? Lebih kecewa lagi apabila saya minta dia beli susu formula. Katanya anak-anaknya semua menyusu badan. Adakah dia ingin bandingkan saya dengan isteri tuanya? Katanya, apa salahnya beri susu badan? Saya katakan, bukan semua wanita bernasib baik seperti isteri tuanya. Sudahlah beri makan sebulan sekali pun payah. Kalau bagi pun cuma RM300 sebulan. Cukup ke? Tambah sakit telinga bila Zuki sindir. Pasal apa dia kena tanggung anak tiri? Sebab itu jugalah Zuki datang ke rumah saya seminggu sekali dalam masa sejam. Kata Zuki, duit 300 tu cukuplah untuk upah pengasuh dan susu anak. Takkan dia nak tanggung semua? Anak tiri ada ayah, mintalah nafkah dari ayahnya. Sekarang baru saya sedar bahawa kebahagiaan yang saya cari bukan dengan K, apalagi Zuki. Kebahagiaan ada dalam diri saya sendiri. Saya mesti berusaha bahagiakan anak-anak dan diri sendiri. Saya tak boleh bergantung pada suami. Dan sedarlah saya bahawa saya sudah tersilap langkah berkahwin lagi dengan hasrat mencari kebahagiaan. Tindakan saya itu lebih merosakkan jiwa dan diri sendiri. Lebih menyusahkan kahwin dengan suami orang. Walaupun saya tidak berperang, tapi tindak tanduknya sudah cukup melukakan dan membakar hangus hati dan jiwa raga saya. Selain perangai suami yang terlalu takut dengan isteri tuanya, hinggakan Zuki tak dibenarkan makan dan bermalam di rumah saya walaupun untuk semalam. Zuki boleh datang cuma pada siang hari selama 1 jam. Dan telefon akan berbunyi menandakan masa bersama saya sudah tamat. Zuki mesti segera pulang. Kejamnya. Namun sebenarnya jika saya fikirkan kembali, saya sebenarnya berlaku kejam pada diri sendiri. Dan salah saya sendiri tidak fikir 10 kali sebelum membuat keputusan berkahwin dengan Zuki. Kini saya sendiri terpaksa merasa betapa kejam dan pahitnya hidup bermadu. Hidup saya kembali kusut dengan desakan bekas suami mahukan hasil jualan rumah kami. Ditambah pula dengan tanggungjawab baru membesarkan anak yang masih kecil. Sepatutnya saya berehat sekarang. Kini terpaksa pikul satu lagi tugas yang maha berat. Kebahagiaan yang saya idamkan bukan milik saya. Dengan fikiran yang semakin kusut, saya jadi seorang pendiam. Kehadiran Zuki sudah tidak bermakna lagi pada saya. Sebaliknya, membawa lebih banyak penderitaan dan rintihan. Sebabnya saya gagal mengejar kebahagiaan bersuami isteri yang selama ini saya idamkan apabila berkahwin. Agaknya saya sudah ditakdirkan tidak boleh hidup bahagia dengan bersuami. Janji manis Zuki dulu mahu menjaga saya dan anak-anak cuma drama. Dia mahu hidupnya lengkap dan bahagia jika saya tidak ada anak. Bolehkah saya melawan takdir? Kini saya menunggu masa yang sesuai. Jika mahu Zuki menceraikan saya reda sebab perkahwinan ni tak menjamin kebahagiaan untuk saya lagi.